Dengan bangganya kami bawakan kepada anda Forum Ma'al Hijrah. Hijrah ke arah perubahan norma baharu dalam kehidupan. Jangan lupa temu janji anda bersama barisan panel jemputan istimewa. Jumaat 3 September 9 malam. Secara langsung melalui platform Jom Channel. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Perwakilan Penduduk Zon 7 dengan kerjasama MBSA, Jom Amal dan Jom Channel. KKM berahsia dan palsukan maklumat. Menteri Kesihatan yang baharu Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meningkatkan tahap ketelusan kementerian itu dalam mengeluarkan data dan maklumat tambahan kepada orang ramai berhubung COVID-19. Katanya ia untuk memastikan tiada lagi dakwaan bahawa kementerian berkenaan merahsiakan data yang diperoleh. Kami akan mula mengeluarkan pelbagai data secara terperinci bermula pada minggu hadapan dan ini adalah granular data yang akan disediakan secara terbuka kepada semua untuk melihat lebih daripada data-data yang telah dibekalkan selama ini. Ia penting bagi mewujudkan kepercayaan orang ramai kepada kerajaan. Malah tiada lagi unsur kerahsiaan atau pemalsuan maklumat, tegasnya. Seperti dipetik Sinar Harian 1 September. Ini bertujuan bagi memastikan kes harian dan bilangan rakyat Malaysia yang terpaksa dimasukkan ke hospital atau mengalami gejala serius serta kes kematian dapat dikurangkan, katanya. Sebelum ini, satu perang saudara berlaku di Twitter antara bekas penasihat khas kepada Perdana Menteri mengenai kesihatan awam Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud dengan pengerusi pasukan petugas khas menangani COVID-19 Selangor STFC, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ia berbangkit apabila seorang pengguna Twitter memuat naik rencana daripada portal online Code Blue. Dalam wawancara dengan Jamilah pada 26 Ogos lalu, Zulkifli yang melihat hantaran itu menciap, "Salam semua. Satu hal syur-syur kami di STFC tidak dengari. Tapi pendedahan Tan Sri Jamilah Mahmud ini bukti PM8 juga tidak dengar penasihatnya. Masakan boleh beliau dakwa telah melakukan yang terbaik." Menurut Zulkifli, sikap Mahyadin itu menjadikan penyebab COVID-19 mencana sehingga jutaan kes setakat ini dan puluhan ribu kes setiap hari. Ciapan itu disertai dengan sindiran. Persoalannya, apakah PM9 dulu bekas TPM akan teruskan kerja buat PM8? Dalam wawancara dengan portal berkenaan, Jamilah berkata Malaysia sangat memerlukan strategi ujian nasional COVID-19 untuk mengurangkan risiko wabak kecil di masa depan ketika negeri-negeri mulai dibuka semula. Beliau berkata kelemahan sistem pengujian, penelusuran, pengasingan dan sokongan FTTIS tetap menjadi rantai tali paling lemah dalam strategi pengurusan pandemik Malaysia. Ketika saya berbicara mengenai tadbir urus, ini bukan hanya mengenai tadbir urus pemimpin. Ini juga mengenai bagaimana komuniti menjadi sebahagian daripada struktur keseluruhan anda. Kerana tadbir urus yang baik bermaksud bawah atas dan atas bawah. Anda harus memiliki sistem tadbir urus yang lengkap di mana setiap lapisan masyarakat dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab, kata Jamilah seperti dipetik. Bagaimanapun dalam ciapannya, Jamilah menuduh Zulkifli mempolitikkan isu berkenaan. Salam hormat YB Dr. Zul. Saya rasa perkara FTTIS tidak perlu dipolitikkan. FTTIS memang dalam proses diperbaiki. Tidak semua negara termasuk negara barat mempunyai sistem yang baik dan saya yakin akan diperkuatkan lagi, insya-Allah. Harap semua pihak bekerjasama menentang COVID, ciapnya. Menjawab dakwaan Jamilah itu, Zulkifli mendakwa pihak yang mempolitikkan COVID-19 ialah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sendiri. Sejujurnya yang mengecewakan terkait mempolitikkan pengurusan pandemik hingga kita gagal untuk lakukan yang terbaik. Umum tak tahu cadangan-cadangan ini sudah lama dibuat. Akibatnya kes kita mencecah 1.6 juta dengan 15,000 terkorban. Jangan pula mudah-mudah kita salahkan takdir. Bilangan kes dipetik Zulkifli ialah pada 26 Ogos lalu, sewaktu perang kecil Twitter itu berlaku. Ciapan balas Zulkifli itu mendapat reaksi daripada pengguna Twitter yang rata-rata mengecam Jamilah yang didakwa sebagai penasihat yang tidak efisien. Kali dikecam semasa mesyuarat khas Parlimen Dewan Rakyat yang berlangsung pada 28 Julai 2021 yang lalu di atas beberapa isu dan lembabnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang diketuainya. Pada 1 September, sebanyak 18,762 kes baharu COVID-19 dilaporkan oleh KKM dengan jumlah kumulatif penularan wabak itu mencecah 1,765,016 kes. Selangor masih mendahului bilangan kes
baharu dengan 3,711 kes. Bagaimana ia menunjukkan pola penurunan, manakala 6 negeri lain mencatat 4 digit jangkitan baharu. Negeri-negeri tersebut ialah Sabah 2,430, Sarawak 2,414, Johor 1,993, Pulau Pinang 1,762, Kedah pula 1,585 dan Kelantan 1,504. Jumlah kematian setakat kemarin ialah 16,942. Menurut Zulkifli, beliau membangkitkan perkara tersebut supaya ia tidak berulang. Perhatian saya adalah untuk mengetengahkan kegagalan besar dan kesombongan Mahyadin Yassin yang telah menyebabkan kesukaran yang amat sangat kepada kita, dan itu tidak boleh diambil mudah oleh sesiapa sahaja termasuk penasihat PM8 dan tidak diulangi oleh PM9, katanya kepada Jom Channel. Kematian dan kesukaran sepatutnya tidak terjadi jika kerajaan tebuk atap ini tidak mempolitikkan COVID-19 demi memanjangkan hayat kuasa mereka. Kini kenyataan Khairi ini dilihat mengiyakan bahawa perbuatan menyembunyikan data dan memalsukan maklumat tentang COVID-19 itu memang wujud. Selangor merupakan antara negeri yang menerima kesukaran akibat tindakan tidak beretika itu, memandangkan aplikasi selangkah yang dibangunkan kerajaan negeri tidak dapat melakukan pengesanan kontak dengan cepat dan sempurna tanpa data nasional tersebut. Jelas, ia bukan khayalan anggota STFC yang bertukus lumus menangani masalah penularan COVID-19 di Selangor. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.